Start one tadi. Dua ada dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membuka sesi pertemuan kita pada petang ini, insya-Allah, dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Auzubillahi Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pada hari ini, insya-Allah, kita akan sambung pada sesi kapsul Ramadan kita. Hari ini pada 13 Ramadan bersamaan dengan 4 April 2023 Hijri. Tuan-tuan dan puan-puan, kemarin kita berhenti di ayat 30, iaitu berkaitan dengan kita dah bincang kita berhenti di ayat 27. Bermula ayat 23, kita berhenti di ayat 27, membicarakan bab pemahaman, insya-Allah, yang telah disampaikan oleh Muhammad Datuk Timbalan Mufti. Jadi hari ini kita sambung balik pengajian kita, tadabbur kita pada petang ni, bermula pada ayat 28, dan insya-Allah kita akan tangguhkan pada ayat ke-30 dalam surah yang sama, iaitu membicarakan berkaitan dengan jangan membuang masa orang beriman. Jadi untuk itu, pada petang ini, insya-Allah, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Wan Nazri Muhammad Nur, Pegawai Fatwa Jabatan Mufti Negeri Kelantan, untuk membimbing program kelas pengajian kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Dah, boleh? Tak bunyi ni? Boleh? Oh, dia tekak ni, ada. Ni, kau ni macam ni. Tak apa. Ni dah. Sekejap. Ni tepuk sikit kan. Okey, dah. Oh, di sini tak ada dah. Tak ada pada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis Al-Fadhil Ustaz Qamarul, yang berhormat Sahibul Fadilah Datuk Timbalan Mufti, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang hadir secara bersemuka dalam program kita, dan sidang penonton yang melayari kapsul Ramadan kita untuk siri ini secara online. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT kerana dapat teruskan program kita, itu solat Zuhur berjemaah dan kapsul Ramadan, tazkirah Ramadan ataupun daurah Al-Quran, tadabbur surah Kahfi untuk siri pada 12 Ramadan, insyaAllah. Dan sebagaimana Ustaz Qamarul sebutnya, ayat kita nak tadabburnya pada sesi ini, pada siri yang ke-12 Ramadan ini, petikan daripada surah Al-Kahfi pada ayat 28 hingga ayat 30. Untuk itu, permulaan kepada tazkirah kita ini, tadabbur kita ini, kita mulai dengan pembaca Al-Quran. Saya baca dan sidang hadirin ikut. Dan kita akan cuba analisa, tadabbur, faham, dan untuk menjadikan satu penghayatan lah untuk diamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Sadaqallahul Azim. Baginda Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seafdal ibadah umatku adalah pada tilawah Al-Quran, pembaca Al-Quran. Dan ulama menyebut pembaca Al-Quran mesti dengan tiga, iaitu pembacaan pada lafaz. Alhamdulillah kita telah baca secara lafaz tadi.
secara lafaz dia di mulut tu kan. Kita telah baca tadi. Kemudian pembacaan yang kedua, tilawatul Quran bil makna, di hati. Usahalah seupaya yang mungkin kita boleh baca Al-Quran itu dengan memahami makna dia. Itu panggil tadabbur tu kan. Dan yang ketiga, baca Al-Quran itu bil amal, dengan secara perbuatan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat lain, surah Sad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab Al-Quran ini kami telah turunkan ke atas engkau Nabi Muhammad dengan tujuan untuk penuh dengan segala keberkatan, mubarak. Jadi untuk mengambil keberkatan daripada Al-Quran boleh, tak salah kan. Berkat kebaikan dunia, ziyadatul khair, sama ada kebaikan dunia tetapi dia berkekalan, tidak untuk kebaikan dunia saja, berkekalan kepada hari akhirat, berpahala, sawabul akhirah. Sebab itu mengambil berkat dengan Al-Quran tak apa, buat ruqyah apa kan. Datuk Timbalan kita buat ruqyah apa ayat-ayat kan, untuk penyembahan sakit, sehingga ayat-ayat tertentu yang boleh menyembuhkan kanser kan, yang boleh penyakit fizikal kita, itu berkat mubarak. Tetapi itu ambil berkat saja salah kan, dengan tidak dipahami. Mubarakul liyadabbaru ayatih, laginya supaya mereka itu umat manusia mengambil tadabbur, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu mentadabbur ayat-ayatnya. Sebab itu program kitanya tadabbur surah Kahfi ni bukan sekadar baca untuk mengambil pahala kan, tetapi adalah untuk untuk kita tadabbur faham kan, ayat ke ayat. Waliyatadhakkara ulul albab. Akhir sekali, tujuan Al-Quran diturunkan supaya dijadikan satu pengajaran kan, supaya dijadikan satu penghayatan untuk mengambil. Waliyatadhakkara ulul albab sebagai satu tazkirah, peringatan yang untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Baik. Maka ayat 28 ni, antara pengajaran dia, kita tadabbur dulu, kita analisa, kemudian kita ambil pengajaran untuk dihayati, baca secara perbuatan pula. Makna dia analisa, kita kena analisa lah untuk tadabbur memahami ayat-ayat itu, kena analisa. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabnya kepada Nabi lah, dan umumnya taklim kepada kita dan penghayatannya kepada kita juga kan. Wasbir, hendaklah kamu sabar kan, diri kamu, ma'al ladhina yad'una rabbahum, bersama dengan mereka yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka, baik di waktu pagi, baik pun di waktu petang. Yuriduna wajhah, semata-mata mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sebaliknya, jangan kamu palingkan pandangan kamu, dua mata kamu tu daripada mereka, sisihkan mereka tu, orang-orang yang beriman. Dengan kamu tumpukan kepada orang-orang kaya, turidu zinatal hayatid dunya, semata-mata mengharapkan kehidupan dunia kan, dengan pergaulan dengan orang-orang kaya tadi, ataupun bersama dengan orang kaya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan jangan sekali-kali kamu akur, kamu patuh, kamu ikut segala kehendak seseorang itu yang telah kami lalaikan hati mereka itu daripada mengingati kami. Wattaba'awahu, dan laginya ia telah mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, dan adalah urusannya itu furuta, nadama ataupun dhaya'a ataupun halaka dalam tafsir Aisarut Tafasir, itu sia-sia, urusan orang kafir ni sia-sia kan. Jadi secara analisa ayat terjemahannya begitulah. Cuma kita tengok pemahaman dia kan. Ayat ini menjadi satu pengajaran, panduan adalah kita pergaulan. Baik itu jangan sisi orang yang beriman. Tajuk Ustaz Kamarul Saki sebut tu, tajuk penting kita ialah jangan buat orang beriman kan. Artinya dalam kita memilih saing ni, dalam hubungan pergaulan kita ini, teman rapat kita tu, alawi panduan kena ada kaedah dia, ada garis panduan dia. Bukan kira semua boleh buat saing gitu lah gitu. Sebab turunnya ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum ni, Allah memerintahkan Nabi supaya sabar diri kamu
supaya bersama dengan orang yang telah beriman di kalangan sahabat-sahabat, dan majoriti sahabat-sahabat yang beriman di permulaan Islam itu orang-orang yang fuqara, masakin. Jadilah kitab tafsir atau Aisarut Tafsir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ni beliau menyebut dalam kitab Aisarut Tafsir, nazala hadha at-tawjih lirrasul sallallahu alaihi wasallam indama 'arada 'alaihi al-musyrikun ib'ada ashabihi al-fuqara'i ka Bilal wa Suhaib wa ghairihima liyajlisu ilayhi wa yasma'u minhu fanahahu rabbuhu an dhalik wa amarahu an yahbisa nafsahu ma'a ulaikal fuqara'il mu'minin. Maksud dianya permulaan ataupun turunnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum ni rabbahum bil ashi bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, turun ketika mana baginda Nabi SAW didatangi oleh sekumpulan musyrikin, tawar kepada Rasulullah SAW kan, untuk bertemu, untuk berkumpul kan. Buat satu perjumpaan dengan baginda Nabi, dan dia letak syarat kan, iaitu ib'ada ashabihil fuqara, tasir masuk golongan-golongan sahabat-sahabat Nabi telah beriman ni duduk dalam satu majlis, biar duduk sisih kan gitu, kan, supaya majlis itu, pertemuan itu orang-orang besar ya, orang-orang terkemuka di kalangan musyrikin kan. Maka sahabat-sahabat hak seperti Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar bin Sayyidina Suhaib, dan beberapa sahabat lain itu wa ghairihima, supaya tidak disenaraikan dalam majlis itu kan, untuk mereka duduk dalam majlis Nabi dan juga mendengar segala apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Fanahahu rabbuhu an zalik, turunlah ayat ini larang kan. Turun ayat ini, Allah melarang baginda Nabi SAW yang demikian itu, hasrat ataupun keinginan musyrikin itu kan. Maka Allah Ta'ala larang, wa amarahu, dan Allah memerintahkan baginda Nabi SAW an yahbisa nafsahu ma'a ulaikal fuqara'il mu'minin, supaya baginda Nabi ini kan, maknanya sabar diri Nabi ataupun duduk bersama dengan sekelompok sahabat-sahabat fuqara yang fakir miskin di kalangan orang beriman, untuk Nabi bimbing untuk seterusnya kan. Tak sepeduli dengan orang kaya kan. Jadi mengambil penghayatan daripada ayat ini kepada kita untuk diamalkan ialah dalam bab hubungan pergaulan, dalam memilih kawan. Sebab dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala dia memahami ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi ini dibahas dalam ulama-ulama tafsir. Apa maksud? Mereka yang berdoa kepada Tuhan mereka siang dan malam. Artinya mereka yang sentiasa berdoa kepada Allah raghbatan wa rahbatan, dalam keadaan harap, dalam keadaan takut kan, untuk mendapatkan pahala dan takut daripada azab dosa api neraka. Bil ghadati wal 'ashyi, sama ada pagi ataupun petang. Ghadati waktu pagi, 'ashyi petang. Dan menyebut oleh dalam kitab Fathul Qadir, tunjuk kata bahawa orang-orang beriman itu berdoa kepada Allah, walaupun Allah Ta'ala hanya sebut siang pagi dia siang ya, tidak sebut malam, kinayah anil istimrar kan. Memberi maksud bahawa simbolik kepada orang-orang beriman ini ala doa, istimrari ala doa fi jami'il awqat, iaitu berdoa kepada Allah dalam setiap masa, tak kira pagi kau petang kau malam kau, semua sekali. Begitu ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kita berada di bulan Ramadan lagi, 12 Ramadan, dan bulan Ramadan ini antara keistimewaan dia ialah bulan doa lah kan. Bulan yang kita jangan tidak berdoa kan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, salasatun la turaddu du'a'uhum, antara tiga golongan yang Allah tidak akan tolak doa mereka itu, as-saim hatta yuftir kan. Seseorang yang puasa sehingga dia berbuka, sama ada hari ataupun sebulan. Yuftir itu ialah apabila berakhir Ramadan lah. Itu Syawal kita tak wajib puasa kan. Maka sepanjang hari-hari dalam bulan Ramadan itu, doa orang yang berpuasa itu mustajab di sisi Allah SWT. Kemudian ayat ini menjadi satu pengajaran kepada kita juga, ialah dalam memilih sahabat kan. Panduan dalam pergaulan kan. Jadi dalam pergaulan seharian kita,
dianjurkan supaya kita bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Dalam ayat-ayat lain, dalam surah At-Taubah ayat 119, perintah Allah jelas, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, sentiasalah kamu bertakwa, takut kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, wa kunu ma'as sadiqin. Sebagaimana Allah Taala perintahkan, ma'allazina yad'una rabbahum, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Allah siang dan malam. Dan juga dalam kitab-kitab tafsir juga sebut, yad'una rabbahum yuhafizuna 'ala salawatil maktubah. Itu pergaulan kamu seharian itu, hendaklah kamu bergaul dengan orang-orang yang kamu lihat mereka itu jaga semaya-semaya fardu, ya, 'ala salawatil mafruḍah. Dan tafsir ayat lain, dalam penafsir lain, kitab tafsir Al-Mawardi, dimaksudkan juga dengan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, iaitu mereka yang yuhafizuna 'ala salawatil jamaah. Adalah kamu jadi kawan kamu, sahabat kamu dalam pergaulan seharian itu ialah orang-orang yang jaga semaya jemaah, ya. Dan ayat umum tadinya dalam surah Taubah tadi ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. As-sadiqin orang-orang yang benar dalam iman dia lah. Sebab iman itu ialah orang yang as-sidqu, musaddiq, orang yang membenarkan. Jadi orang beriman. Jadi perintah supaya kita pandai bergaul ataupun pandai pilih kelompok yang kita untuk jadi saing. Kan? Paling tidak kita akan tupai tuah orang yang beriman tadi, ataupun orang yang istiqamah. Khususnya dalam ayat ini ada ulama mengkhususkan yad'una rabbahum ni dengan masa yusallu yahfazuna ala salat, ala salawati al-mafruḍah ataupun salawatil jamaah, salatil jamaah. Di ayat yang lain, kalau kita baca hadis-hadis dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW yang menekankan kepada kita berkenaan dengan hak perhubungan ini, pergaulan yang kita ada, pergaulan ini itu sayang kepada saudara kita kerana Allah. Dalam bab perhubungan ini Nabi sebut salasatun man kunna fihi salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga jenis, tiga keadaan ini, sesiapa yang ada padanya dia akan merasai kemanisan iman. Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, sesiapa yang ada padanya tiga perkara ini, dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, an yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawa dia adalah Allah dan Rasul adalah yang paling dia sayang, dia kasih, mengasasi daripada segala-galanya, selain daripada kedua-duanya. Dia letakkan kasih sayang Allah, keredaan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahawa hendaklah dia kasih kepada saudaranya itu, tidaklah kasihnya itu ialah kerana Allah. Bukan kerana dunia, bukan kerana ada kepentingan peribadi ke apa. Niat dia tu adalah lillah. An yuhibbal mar'a, bahawa seseorang itu kasih kepada seseorang yang lain, la yuhibbuhu, tidak ada dia kasih kepada saudaranya itu illa lillah, kerana Allah. Dan yang ketiga, an yakraha an yaqa fil kufri kama yakrahu an yulqiya fin nar. Perkara yang ketiga untuk mendapatkan kemanisan iman, bahawa dia benci kepada kafir, kepada kekufuran, sebagaimana dia benci bahawa nantinya dia akan dilempar dalam api neraka. Begitulah, bahawa dia anti kepada mungkar, anti kepada benda-benda kufur ni, benda-benda yang boleh menjatuhkan kufur. Kebencian dia itu sebagaimana dia bimbang, takut diri dia itu akan dicampur ke dalam api neraka. Begitu juga kalau kita baca dalam hadis baginda Nabi SAW, kan? Nabi mengizharkan, menzahirkan, menyatakan kasih sayang Nabi kepada sahabat-sahabat, kan? Gitu. Secara lisan, tapi kita buat mulut jadi, kan? Antara riwayat Nabi kata, ya Muaz, wallahi inni la'uhibbuka, kan? Wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku sangat sayang kepada kamu, sangat cinta, sangat sayang kepada kamu. Ya. Jadi benda-benda ini kalau boleh menjadi sunnah Nabi, dalam bentuk kita nyatakan kasih sayang kita itu secara lisan kepada saudara-saudara kita, tapi segar pula kita tak gitu. Jadi ayat yang berikutnya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Di samping Allah Ta'ala perintahkan kita untuk dalam hubungan pergaulan dengan orang-orang beriman, orang yang khususnya orang yang jaga solat, kan, supaya kita boleh tuah dia tu, perangai baik dia tu kita boleh
jatuh kepada diri kita juga. Di sebalik itu Allah larang kita bergaul dengan orang yang semata-mata hidup dia itu dengan zinatul hayatid dunya, kan. Boleh sains-sains sebagai luar lah, bukan sahabat karib gitu. Sains luar. Ya, kalau kita nak berkawan dengan kita dengan niat supaya kita tarik dia tu. Kita tarik dia supaya dia beragama juga. Bimbangnya kan, dalam bab pergaulan persahabatan dengan orang yang tidak baik ini, kita ikut kita terikut dia tu. Okay. Sebab kekuatan kita tu kurang, kecuali kita boleh tarik dia. Bimbangnya takut kita pula rebah dia tu. Okay. Ada Allah Ta'ala sebut wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawa wa kana amru furuta. Khususnya orang yang hatinya, seseorang itu yang hatinya Allah Ta'ala lalaikan daripada mengingati Allah. Qalbu an dzikrina wattaba' hawa wa kana amru furuta. Akhir sekali ayat terakhir ni, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, apa yang aku sampaikan ini daripada Al-Quran, ia adalah satu yang benar daripada Tuhan kamu. Okay. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad ayyuhan nas, sesungguhnya wahai manusia, Al-Quran dan juga agama tauhid dan segala hukum hakam yang aku bawa ini adalah al-haq, adalah suatu yang benar daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka sesiapa, ni banyak dalam penafsir yang sebut ni kan. Kalau kita tengok tafsir beberapa tafsir kan, Fathul Qadir, dari kitab Aisyarut Tafasir sendiri, dari kitab Jalan Lain, macam-macam versi tafsir yang sebut. Antara dalam kitab Aisyarut Tafasir ni dia sebut faman syaa'a, yakni faman syaa'a Allahu al-hidayata kan, fa amana wa amila salihan falahu al-jannah. Maka sesiapa yang Allah berkehendaki baginya mendapat petunjuk, maka Allah pandu dia beriman dan melakukan amal soleh, dengan itu menyelamatkan dia daripada api neraka dan asbab kepada dia untuk masuk ke dalam syurga. Begitu juga faman syaa wa man syaa falyakfur wa man syaa Allahu, dan sesiapa yang Allah tidak memberi hidayah kepadanya, dalam tafsir ini sebut faman syaa wa man lam yasha illahu hidayatahu fabaqiya ala kufrihi falam yu'min faqad khaba wa khasira. Adapun sesiapa menafsirkan ayat wa man syaa falyakfur tu, sesiapa Allah tidak memberi petunjuk hidayah kepadanya, maka dipermudahkan baginya dengan kufur kan, fabaqiya ala kufrihi, kekal ada kufur, tidak ada petunjuk untuk dia memeluk Islam, maka falam yu'min, dia tidak beriman, maka dia akan rugi, dia akan masuk, akan disediakan dengan neraka. Jadi ayat ini menjadi satu penghayatan juga, satu pengajaran iktibar bahawa wajib beriman dengan qada dan qadar kan. Orang beriman wajib beriman dengan qada dan qadar kan. Semua itu adalah Allah yang menentukan kan. Sehingga iman seseorang itu kufur, seseorang itu amal fasik, seseorang itu takdir kita kan. Beriman dengan qada dan qadar kan. Dalam masa yang sama, Ahlussunnah wal Jamaah tidak meminggirkan ikhtiar. Ni Ahlussunnah wal Jamaah tengah antara Mu'tazilah dengan ataupun Qadariyah dengan Jabariyah. Kita belajar dalam ilmu tauhid kan. Ahlussunnah wal Jamaah ni duduk tengah, okey. Duduk tengah. Iaitu antara tidak beriman dengan qada dan qadar, itu dia panggil Mu'tazilah Qadariyah, Mu'tazilah kan. Itu dia hanya bergantung atas usaha dia, tak ada kaitan dengan qada dan qadar Allah SWT. Manusia sendiri urus diri dia kan. Baik buruk itu manusia yang menentukan. Kafir dia kan. Itu dia panggil Mu'tazilah kan. Dengan usaha, dengan segala tenaga dia. Dia ataupun dia panggil Qadariyah. Satu kumpulan lagi yang menyeleweng juga, yang tidak benar juga dalam pemahaman dia, iaitu dia panggil Jabariyah. Suah kepada Allah SWT. Dan Allah menentukan syurga neraka, Allah menentukan iman kufur sesuatu, Allah menentukan segala ketentuan dia. Tak perlu beramal lah, tak perlu berusaha lah, tak perlu semaya, tak perlu berapa sekali, dah kafir, mati kafir ni aku juga ke apa, kalau tak semaya, kalau Tuhan masuk syurga juga ke apa. Itu longgar dia panggil Jabariyah. Alasan ya. Jadi kedua-dua kumpulan ini sama ada Mu'tazilah Qadariyah ataupun Jabariyah, kumpulan yang sesat, dan kumpulan yang selamat ialah duduk pertengah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita wajib beriman dengan qada dan qadar Allah SWT, ketentuan kita ke. Iman kufur, iman semua sekali, syurga neraka kita semua sekali. Tapi dalam yang masa yang sama kita tak tahu takdir kita kan.
untuk nasib kita, syurga neraka kita kan. Di situlah dituntutkan supaya kita beramal. Nabi sendiri pun sebut i'malu. Saat apabila Nabi menyebut bahawa semua urusan manusia ni dalam kuasa Tuhan, tangan Tuhan, maka sahabat berkata, kalau begitu Rasulullah SAW, kita suruh pada takdir kita lah, qadar lah kan, mudah ya. Tapi Nabi kata la, tidak, i'malu kan, kewajipan kamu mesti berusaha kan, sebab kita tak tahu kita ni calon syurga ke neraka ke kan. Itu kepentingan doa tadi kan, kepentingan doa dalam semaya kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim, dan dalam doa-doa yang lain, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah kan. Artinya tanggungjawab kita tu ialah minta petunjuk Tuhan supaya Allah memberikan duduk atas kebenaran kan, dan Allah Taala sisihkan kita, jauhkan kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu kan. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, supaya dijauhkan daripada jalan-jalan orang yang sesat. Akhir sekali ayat penutupan ni, sikit lagi selanjutnya ni, iaitu Allah Taala sebut inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Secara tadabbur analisanya untuk menjadikan suatu iktibar kepada kita, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang zalim tadi, orang yang kafir tadilah, ataupun orang yang menderhaka kepada Allah, sebagai balasan di hari akhirat api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang meliputi mereka itu apinya laksana kemoh gitu. Artinya tak ada jalan keluar kan, dikelilingi oleh kemoh. Kemoh tu pula ada api kan, dinding-dinding itu semua dalam lingkungan api membakar mereka, tak ada jalan keluar kan. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dan andai kata penghuni neraka ini minta bantuan supaya diberikan minuman, yughathu bima'in, untuk mendapatkan sedikit minuman, kalmuhli yashwil wujuh, maka akan dia yughathu bima, akan diberikan minuman kalmuhli, tembaga cair yang mendidih panah, yang sekiranya mana diletakkan muka tu yashwil wujuh, hangus letung gitu kan, tak minum lagi bayar. Kalau minum kan hancur lebur ke apa, letak tembaga ataupun minuman tu dalam bekah yang airnya adalah tembaga mendidih ke apa kan, gelegok ke apa sekali, minum kan, seksa lah kan. Jadi ayat-ayat ini bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, sangat buruk minuman itu dan sangat sangat buruk tempat neraka itu untuk tempat istirahat, murtafaqa. Ini satu sindiran Allah SWT lah kan. Rasai tempat istirahat tu lagu mana, neraka yang dikelilingi oleh seumpama khemah tu api yang menjular-jular, dan minumannya pula ialah air, ia tembaga gelegok tu ataupun cair tu. Rasailah gitu okay. Ini satu sindiran Allah SWT, dan benda-benda ini, pengajaran tadabbur ayat-ayat ini yang kalau kita ingat okay, kalau ingat kita amati ke apa, ia memberikan kesihatan terhadap hati kita kan. Tarbiyah rohani kita apa kan, yang mendatangkan rasa takut kita untuk buat maksiat ke apa. Ingat benda-benda ni okay. Pegang serai kau panah pun tepik dah ke apa sekali, putus rokok ke apa ni kan. Ni benda yang membakar air untuk minuman, gelegok ke apa, tengok pun rasa tak minum, tapi nak minum daga ke apa, penghuni-penghuni neraka. Akhir sekali sebalik golongan orang yang dijanjikan dengan neraka itu, ingat kenikmatan syurga pula. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu yasa pula lah. Cuma petik awal ayat Allah janjikan orang beriman ni, ayat 30 terakhir untuk hari ni, sebalik itu mereka yang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, ketahuilah kami tidak sia-siakan pahala mereka itu yang mana telah mengusahakan satu amalan yang terbaik. Saya akhiri tazkirah kita kapsul Ramadan pada siri hari ini. Ya, Nabi pesan juga kepada Muaz, ya, Sayyidina Muaz. Nabi sebut tadi, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka, wa Muaz, demi Allah aku sangat sayang kepada kamu, sangat cinta kepada kamu. Wa usika ya Muaz, Nabi pesan, dan aku wasiat kepada kamu ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bulan ni bulan Ramadan bulan doa, maka antara doa yang dianjurkan oleh ulama berdasarkan daripada waris hadis yang sahih kan. Ini Nabi pesan ni mana kepada Muaz kan. Mula-mula Nabi kata, wahai Muaz, demi Allah aku sayang cinta kepada kamu kan. Dan aku pesan kepada kamu wahai Muaz kan, sepanjang hidup kamu
Jangan kamu tidak berdoa selepas kali kamu selesai semaya. La tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul, jangan sekali-kali wahai Muaz dan kita semualah kan. Selesai saja kamu bersemaya, ulama sebut tu pandangnya doa itu ketika mana baca. Ada kata dalam tahiyat tu sendiri, ujung-ujung sebelum salat tu, dalam semaya tu sendiri. Ada kata lepas maya kan. Supaya Datuk Timbalan kita tadi baca sebelum berdoa tadi kan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 patah ya. Dan memang kita kena bergantung dengan Tuhan, dengan Allah SWT dalam zaman yang kita nak lepaskan belitian nafsu yang cukup payah kan. Zaman dulu ni kan. Kalau zaman zaman dulu pun kan, apa ni, payah dah nafsu syahwat ataupun apa nama ni, zikr mengingati Allah SWT, wattaba' hawahu tu, dalam mendidik nafsu ni, hawa nafsu ni kan. Zaman sahabat, zaman tabi'in lagi rumit dah berlaku, nak lagi zaman lah ni kan. Jadi antara perisai kita, antara senjata kita, doa lah. Doa silahul mu'min. Nak lagi bulan Ramadan ni kan, bulan yang Allah mustahilkan doa. Doa yang Nabi ajar khusus kepada Sayyidina Mu'ah ni, yang wajib, yang mesti kita amal kan. Sama ada dalam tahiyat tu sendiri sebelum wisalah, ataupun sebelum berzikir, ataupun sebelum berdoa, ataupun dalam pakej doa tu sendiri kan. Kan kita kat langit itu masukkanlah doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhan, bantulah hamba supaya sentiasa mengingati Engkau, supaya tidak masuk kelompok penghuni neraka tu, man aghfalna qalbahu an zikrina kan. Mana supaya hati hamba ni sentiasa ingat kepada Engkau ya Allah kan. Allah ma'ini ala zikrika. Ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba ni supaya hamba sentiasa ingat kau Tuhan kan. Wa syukrika, sentiasa syukur mensyukuri akan nikmat segala kurnia Engkau. Wa apa nama ni, wa husni ibadatik. Itu mahal sekali ni. Ni ajra man ahsana amalan. Sebab dalam surah Tabarak Allah sebut kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian hidup, ujian kematian ini Allah Ta'ala nak uji siapa yang mengemukakan, sesiapa yang mempersembahkan amalan itu dalam ayat ihsan, yang terbaik kan. Sama ada apa, tahsin pada semaya, tahsin pada baca Al-Quran, tahsin dalam puasa kita. Ulama membagikan, Imam Ghazali sendiri bagikan puasa ada 3 jenis kan. Saumul awam, saumul khusus, saumul khususul khusus kan. Jadi orang yang terbaik itu yang milih puasa yang paling orang istimewa. Puasa orang awal ni tak makan tak minum gitu lah okay. Semaya bedok, baca Quran dok, selekah dok ke apa kan, dok telenggok ke apa, dok buah ke apa sekali. Saumul khusus tu orang yang jaga anggota dalam puasa kan. Mulut dia jaga, mata dia jaga, telinga dia jaga kan. Istimewa yang Allah Ta'ala pilih golongan yang ketiga ni, khususul khusus kan. Dia puasa hati nah. Anggota tu satu hal, ibu kontrol bagi segala anggota-anggota itu, hati tu dia jaga supaya tidak lalai daripada mengingati Allah SWT. Jadi doa tadi hamba akhir tadi kan, untuk penghayatan kita bersama, jangan tidak apa tu. Apa satu hal amal kan? Ingat belum bukan apa ya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa kebuk kita kan. Tapi kena amal dalam sehari kita 5 waktu tu kan. Sehingga ulama kata boleh dibaca dalam pakej doa sebelum wisalah tu kan. Selepas tahiyat tu, dalam tahiyat tu kan, sebelum assalamualaikum warahmatullahi tu, masukkan tu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dengan pahal lah, bukan baca di lapah mudut saja, biar melesak di hati kita satu permohonan minta dengan Tuhan supaya jadikan kita ni hamba yang sentiasa ingat Tuhan, ingat syurga neraka, ingat pahala, ingat dosa kan. Sentiasa mensyukuri, tidak kupun nikmat. Dan yang paling tinggi, yang paling akhir sekali, supaya dalam mempersembahkan ibadat ini yang secara terbaik, bukan itu saja kan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi renungan untuk diri hamba sendiri dan kepada sidang hadirin semua, sama ada dalam majlis ini ataupun yang melayari secara online alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Nazri atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita membimbing dalam siri kapsul Ramadan bagi siri yang ke-8 pada hari ini, iaitu daripada daripada ayat 28 hingga 30 Suratul Kahfi, yang telah membicarakan berkaitan dengan jangan buat orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan,
sedikit antara rumusan yang dapat saya ambil daripada penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz tadi. Dia sebut kalau kita nak ambil kata-kata yang masyhur yang selalu disebut oleh pakar motivasi, iaitu kalau if you want to go fast, go alone. Kalau mu nak pergi cepat, pergilah seorang-seorang. Tapi dia sebut juga if you want to go far, kalau nak pergi jauh, maknanya dia kata apa dia? Dia kata go together. Makna kena pergi sama-sama. Makna dengan sayang-sayang tak boleh tinggal. Tambah sayang kita yang beriman, insya-Allah dia boleh tengok tak kena kita mana. Nampak jalan kita nak jatuh, sayang kita tolong tengok. Nampak ada satu benda yang tidak kena dengan cara dan sebagainya, insya-Allah. Jadi pertemuan kita esok, insya-Allah kita catatkan dalam temu janji kita pada 4 April esok 13 Ramadan, iaitu pada kapsul Ramadan siri yang ke-9 akan bermula pada ayat 31 hingga 34 suratul Kahfi, yang akan membicarakan berkaitan dengan kisah dua pemuda, insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Izani Wan Abdullah, dan insya-Allah sama-sama kita sebar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tidak menjadi sia-sia, yang akan mendapat pencen kita di akhirat esok. Untuk itu marilah sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita ni dengan sama-sama membaca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.